Okey, jadi kita pergi kepada tajuk bab 3 iaitu matematik pengguna simpanan dan pelaburan. Okey jadi ini banyak membaca, banyak menghafal, okey. Okey, jadi ready. Mula-mula kita pergi kepada simpanan dulu. Alright. Okey, apa itu simpanan? Okey, apa itu simpanan? Okey, wang lebihan yang disimpan di tabung, laci atau peti besi. Wang lebihan yang disimpan di bank akan memberi pulangan. Jadi kalau banyak duit, simpanlah dekat bank. Jadi bila dekat bank nanti, dia akan bagi faedah. So, lagi banyaklah kita dapat simpan duit. Okey, itu adalah simpanan. Okey, semua orang sediakan buku teks. Buku teks ada, muka surat 52. Ada dekat situ. Alright, okey, so kita gerak lagi. Seterusnya ada beberapa jenis cara simpanan di bank, iaitu pertama akaun simpanan. Saya rasa majoriti daripada kita semua ada akaun simpanan kan? Kedua, akaun simpanan tetap, dan ketiga adalah akaun semasa. Okey, akaun simpanan ni macam biasalah. Akaun simpanan macam awak punya akaun, awak nak keluarkan duit, awak ambil kad ATM tu kan, lepas awak pergi dekat bank, awak cocok duit, kan dapatlah keluarkan duit kalau ada duit lah. Kalau tak ada duit, tak dapatlah nak keluarkan duit. Okey. Alright, jadi kita terus, nanti saya akan pergi satu-satu. Kita mulakan kepada akaun simpanan dahulu. Okey. Ada beberapa ciri dekat akaun simpanan. Pertama, kadar faedah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. This one. Yang kedua, dia kata wang boleh dikeluarkan menggunakan kad debit di mesin ATM. Ni mesin cocok tu lah. Cocok duit tu. Okey, lepas tu dia kata mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa. Kalau ada duit dalam tu, pergi bank, cocok duit, keluar duit. Itu dia akaun simpanan biasa. Okey. Okey, lepas tu boleh menyimpan sebarang account. Boleh menyimpan account sebarang amount. Okey, suka hatilah awak nak simpan berapa pun. Okey, lepas tu kita akan dekat akaun simpanan, dia akan menerima kadar faedah berdasarkan jumlah dan tempoh simpanan. Okey. Tapi faedah ni faedah yang baik. Dia ada dua, satu faedah jahat, satu faedah baik. Faedah jahat tu kita kena bayar faedah. Faedah baik ni bank bayar kita. Okey, jadi tapi kalau kita buat akaun simpanan, kadar faedah dia lebih rendah. Maksudnya kita simpan setahun, nanti hujung tahun kita dapat faedah sikit. Bank bagi kita. Okey? Sebab menabung di bank dia. Okey? Alright, itu adalah akaun simpanan. Seterusnya adalah akaun simpanan tetap. Okey, simpanan tetap ni dia tak boleh keluarkan sesuka hati. Okey, sebab tu dia kata menyimpan jumlah wang dalam satu tempoh tertentu. Menyimpan sejumlah wang dalam satu tempoh tertentu. This one. Okey. Wang simpanan tidak boleh dikeluarkan hingga tempoh matang. Contoh, kalau kita nak simpan dalam satu tempoh, contoh 3 tahun. Jadi dalam masa 3 tahun kita tidak boleh keluarkan. Macam tu. Tu akaun simpanan tetap. Tu jika keluarkan sebelum tempoh matang, kadar faedah akan kurang atau batal. Okey. Lepas tu CJ simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang akaun. Okey, ni macam CJ simpanan premium Okey, lepas tu ditawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif. Okey, sebabnya kita tak keluarkan duit. Contoh kita masukkan 2,000, cakap dengan bank, saya nak simpan 3 tahun. Simpanan tetap. Jadi tak keluarkan sampai 3 tahun itu. Okey, macam tu. Itu namanya akaun simpanan tetap. Okey. Seterusnya adalah akaun semasa. Okey, akaun semasa ni digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan, melakukan pembayaran melalui cek. Simpanan tidak dibayar faedah tetapi dikenakan jas perkhidmatan tertaluk kepada bank. Menikmati kemudahan overdraft. Overdraft ni bermakna mengeluarkan duit mengeluarkan duit melebihi wang simpanan kita. Tapi dia ada cas lah. Okey. Selain cek, boleh keluarkan duit melalui perbankan internet. Okey, perbankan internet. Okey, perlu mengemukakan seorang perujuk untuk membuka akaun. Akaun semasa ni biasanya orang berniaga, sebabnya pembayaran kita pakai cek. This is my check macam tu kan. Okey Alright, jadi bila kita nak bayar, kita pakai cek, biasanya orang berniaga lah, nak beli barang banyak-banyak kan. Jadi pakailah cek. Okey, so ada 3. Pertama simpanan, kedua simpanan tetap, ketiga akaun semasa. Okey. Itu adalah simpanan. Seterusnya kita pergi kepada pelaburan. Okey. Pelaburan ni bermakna kita melabur duit. Melabur duit ke mana? Ada tempatnya. Okey. Apa itu pelaburan? Pelaburan ialah
langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Bukan melabur sesuka hati tu bukan main yang tipu-tipu tu, tak ada. Ini memang ada di tempat-tempatnya. Okey, di mana? Pertama, pelaburan di saham. Pernah dengar kan? Saham, melabur dekat saham. Okey, saham. Okey. Kedua, pergi kepada hartanah. Okey, pelaburan hartanah ni macam mana? Kalau saham kita bagi duit, kalau hartanah hartanah ni kita beli rumah. Itu namanya pelaburan hartanah. Okey, dan seterusnya adalah amanah saham. Okey, satu-satu. Untuk saham pula, saham ni sebenarnya sebuah syarikat akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Individu yang beli saham daripada sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat dengan syarat tertentu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Okey, jadi ini ada berkaitan dengan saham. Okey, saham ni banyak pelaburannya. Memang labur dia, duit banyak jadi kalau saham turun, tu naya lah. Jadi kalau saham naik, dapat duit berganda. Okey, so apa dimaksudkan dengan amanah saham pula? Amanah saham ni dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah. Okey, jadi syarikat unit amanah mengumpulkan wang daripada para pelabur. Dan wang itu dilaburkan dalam pelbagai syarikat untuk tujuan mendapat keuntungan. Okey. So, seterusnya adalah hartanah. Hartanah ni rumah kediaman, kedai, tanah. Ni banyak orang beli kan. Kalau awak tanya parents awak pun sama kan. Banyak yang membeli hartanah. Maksudnya dia beli rumah lagi untuk masa akan datang. Okey, ni namanya hartanah. Okey. So, ini 3 pelaburan yang awak kena tahu. Seterusnya, ada satu pengetahuan yang awak perlu tahu. Pertama, iaitu jenis-jenis pelabur. Pertama, dia ada pelabur agresif. Agresif ni bermakna dia melabur di pasaran saham. Okey, pelabur ni pula ada 2. Satu agresif, satu sederhana. Sederhana ni dia membeli amanah. Dia membeli amanah saham, bond dan dana equity. So, boleh tengok buku teks muka surat 53. Okey, jadi pelabur ada 2. Satu agresif. Agresif ni maknanya dia melabur di pasaran saham. Kalau sederhana ini, dia membeli amanah saham, bond dan dana equity. Okey, dan satu lagi, saham mewah. Apa itu saham mewah? Saham mewah adalah saham blue chips. Okey, ialah syarikat-syarikat besar yang mempunyai rekod pencapaian perniagaan yang cemerlang. Contoh macam Petronas, kalau kat Malaysia ni kan. Petronas, TNB, Maybank, dia ada blue chip ni. So, awak boleh Google, apa itu saham mewah, apa itu pelabur agresif, apa itu pelabur sederhana, untuk menambahkan lagi pengetahuan. Okey. So, seterusnya. Okey, jadi kita masuk calculation. Okey, pertama, jenis-jenis faedah. Macam kita buat akaun simpanan tadi. Bila kita masukkan duit, bank bagi kita faedah. Okey, ada 2 faedah. Faedah yang pertama adalah faedah mudah. Okey, apa itu faedah mudah? Ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan. Okey, kelas. Jumlah wang simpanan itu kita panggil sebagai principal. Okey, untuk suatu tempoh masa dalam tahun yang sama. Okey. Yang sama pula, yang tertentu. So, rumus yang kita akan pakai untuk faedah adalah ini. Okey, apa itu I? I adalah interest. Faedah lah. Dalam bahasa Melayunya, faedah. Dalam bahasa Inggerisnya, interest. P, principal. Dalam kata lainnya adalah apa? Jumlah wang simpan. Jumlah wang simpan. Yes, pandai. Okey, seterusnya R. R ni rate. Rate. Rate tu apa? Rate itu adalah apa dia? Kadar faedah. Kadar faedah. Bukan faedah, kadar faedah. Okey, maksudnya nanti saya bagi contoh lah nanti jap. Okey, dan last sekali T. T tu adalah apa? Masa, time. Okey, masa ni, time ni dalam tahun. So, kena hafal lah. So, I sama dengan P darab R darab T. Itu formulanya kalau nak cari faedah. Okey, jom kita tengok contoh. Encik Zainal menyimpan sebanyak 4,000. Okey, so kita terus keluarkan daripada ayat. Pastikan keluarkan daripada ayat supaya senang kan. Jadi, kalau dia kata menyimpan sebanyak 4,000, maknanya itu duit dia. Kalau itu duitnya, bermakna dia adalah P, principal.
Nampak tak? Susun terus. Okey. Di bank bunga raya. Ada bank bunga raya. Tak adalah cakap bank. Betul-betul kan kita anggaplah ada. Okey. Dengan kadar faedah. Ni yang rate tadi ni. Kadar tu R. So tulis. R sama dengan 2/100. 2% adalah 2/100 untuk setahun. Okey. Berapakah faedah? Faedah ni I. Dia nak cari I. Buat siap-siap. Nampak tak? Selepas 1 tahun. Time. Masa. So T. Elok dalam tahun. So letak 1 tahun. Simple je. Okay. So bila kita dah catat semua tu, dia suruh cari faedah I. Maknanya tu puzzle kita. So teruslah kita buat. I sama dengan P R T. So I adalah, P adalah RM4,000. R adalah 2/100. T adalah 1 tahun. Okay, simple je kan? Dah. Lepas tu kira kan? Okay, dapat berapa? Kalkulator mana? Kelas masuk kelas matematik, mesti ada semua. Kalkulator semua mesti ada. RM80 faedah yang dia dapat. So, RM RM80. Nampak tak? Okay. Encik Zainal ni, dia menyimpan duit RM4,000 dalam bank. Dah masuk duit. Dia tak nak keluarkan. Okay. Lepas tu bila dah setahun, duduk bank setahun daripada bulan 1 sampai bulan 12 katakan, bank bagi dia faedah 2%. Nampak tak? Lepas tu bila dia kira-kira, faedah yang dia dapat adalah RM80. So kesimpulannya daripada RM4,000 tadi, dia dapat lagi 80. Berapa sekarang duit dia? Yes, RM4,080. Untung tak? Untung kan? Tapi dia tak nak cakap lah berapa duit sekarang. Dia nak faedah je. So, kalau dia nak faedah je, tak payahlah buat sampai sini. Ni saya nak menunjukkan je. So, sampai 80 sahaja. Okay, itu je cara kira dia. Okay, seterusnya. Encik Badrul menyimpan sebanyak, okay, kita tulis. Menyimpan sebanyak, apa hurufnya? P principal, pandai, RM5,000. Okay. Di bank dengan kadar faedah, apa hurufnya? Rate. R sama dengan 3%. 3/100. Setahun bagi tempoh berapa tahun? 2 tahun. Time berapa tahun? 2 tahun. Dah dalam tahun? Tahun okey. Hitung jumlah faedah. Dia nak I. Nampak tak? Susun semua. Bagi tempoh 2 tahun. Okey, so kita kira I sama dengan P darab R darab T. Masuklah. P adalah RM5,000. R adalah 3/100. T adalah 2 tahun. Okay. So, kira-kira berapa faedah yang didapat? RM300. RM300. Kalau soalan tanya, berapakah jumlah duit dia sekarang? Pandai. 5,000 campur 300. Dapatlah 5,300. Okey, tapi nak faedah aja cukuplah itu je. Okey, jelaskan. Senang je kan? Okey, seterusnya. Nombor 3. Cik Wong menyimpan RM10,000. Wow, banyaknya. So, P. Okey. Di bank murni dengan kadar faedah 4% setahun. R 4/100 setahun. Okey. Hitung jumlah faedah yang diperoleh oleh Cik Wong selepas 6 bulan. So, masa awak 6 bulan. Tak boleh. Masa mesti dalam apa? Tahun. Jadi, macam nak buat? Pandai. Bahagilah dengan 12 bulan, kan? 6 bulan bahagi 12, dapatlah dalam tahun. So, dapatlah setengah tahun. Betul kan? 6 bulan adalah setengah tahun kan? Simple je kan? Okey, barulah kita masukkan rumus. Dia nak jumlah faedah, jadi I sama dengan P darab R darab T. Okey. P RM10,000. R 4/100. T 1/2. Tengok kelas. Bila kita melabel atau mengeluarkan daripada ayat, benda akan jadi mudah. Jadi berapa dia dapat semua? 200. RM 200. Selesai. Kalau tak terlupa letak RM pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Senang kan? Susah tak? Tak kan? Depan-depan tu je kena baca banyak. Pengiraan dia senang je. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 4.
Encik Nazrin menyimpan sebanyak 8,000. Okey, kita keluarkan je daripada ayat. Tu je, nampak tak? Bila soalan panjang-panjang macam ni, jangan pening. Keluarkan je. Menyimpan 8,000 di bank desa dengan kadar faedah R 3/100. Hitung jumlah simpanan Encik Nazrin selepas beliau menyimpan selama KA 2 tahun. Jadi T adalah 2 tahun. Okey, dah dalam tahun, selamat. So, soalan nak, nampak tak? Soalan nak hitung jumlah simpanan. Ya, jumlah simpanan ni adalah P ni prinsipal ni asal kan. Asal duit ni kan prinsipal kan, jumlah wang. Kena tambah dengan interest kan. Baru dapat jumlah simpanan macam yang saya buat awal tadi tu kan. Jadi sekarang ni, okey, puzzle. Jom kita cari P. P ni memang adalah RM8,000. Settle lah. Jom kita cari I. Okey, apa rumus I? I sama dengan P darab R darab T. Nampak tak? Max ni dia macam puzzle. Kita tahu apa yang kita nak cari and then puzzle kan lah. Carikan. Selesaikan puzzle tu. P adalah asal 8,000. Rate 3/100. Masa berapa tahun tadi? So, kira dapat berapa? 480. So, berapa jumlah dia? Tambah dengan 480. So, berapakah jumlah dia, duit dia sekarang? 8,480. Senang kan? Tak susah pun. Okey, okey. Lagi. Yang B pula. Maklumat yang sama. P 8,000. R 3/100. Okey, tapi B T 3 tahun. Good. Okey, so kalau nak cari jumlah simpanan, maknanya prinsipal duit asal kena tambah dengan interest, faedah yang dia dapat. Okey, so P. Ada tak kita punya P? Ada 8,000 tadi. Cantik. Okey, so puzzle kita kena cari apa? I. I sama dengan P darab R darab T. Okey, so P 8,000. R tadi 3/100. Rate tahun 3 tahun. So berapa kita dapat? 720. So I tadi 720. Kita tambah. Okey, berapa duit yang dia dapat sekarang? RM 8,720. Yang tadi tu berapa tadi? RM 8,480. Okey. Jadi kalau simpan 2 tahun dapat ni, kalau simpan 3 tahun lagi banyak. Macam tu. So selesai. Okey, nombor 5. Puan Vanmati menyimpan sebanyak 5,000. Okey, kita tulis P 5,000 di sebuah bank. Berapakah? Jumlah simpanan. Okey, tulis apa yang dia nak. P campur I. Dan kita dah ada puzzle kita. Selepas 1 tahun jika. Selepas 1 tahun. Maknanya time adalah 1 tahun. Jika kadar faedah R adalah 5% setahun. 5/100. Begitu. Nampak tak? Okey. So, jom kita selesaikan. P dah ada 5,000. I tak ada. Okey, cari. I sama dengan P darab R darab T. So, P adalah 5,000. R adalah 5/100. T adalah 1 tahun. So, berapa jumlah yang dia dapat? 5,200. Sorry. 5,000 pula. 250. So, tambah 250. Dapatlah RM 5,250. Selesai. Okey. Okey, seterusnya B. Benda yang sama. So, jadi tapi dia 6% setahun. Jadi R adalah 6/100. Okey, jadi P tambah I. Nak cari jumlah duit dia ada kan? Okey, P memang dah ada lah. Berapa ribu tadi? 5,000 tambah. Okey, I. I sama dengan P darab R darab T. P prinsipal 5,000 maknanya jumlah duit dia. R rate 6 sekarang. Okey. Time dia 1. So, kita dapat berapa? RM300. So, kita dah dapat. Isi je.
Dek, nampak tak? So, dapatlah jumlah RM berapa ribu? 530. Selesai. Okey kelas. Awak tak buat cara ni pun tak apa. Tapi awak buat cara biasa, basic. Maksudnya, awak buat cara logik. Kata kalau dah kadar 5% setahun. Okey, kita tengok yang A tu. Boleh juga macam ni. Kita tengok A. Kalau 5% setahun, kita anggap tahun-tahun sebelum tu adalah 100%. Jadi, kalau 5% adalah 1, okay, saya buat kat bawah ni. 105/100. Terus je darab dengan 5,000. Boleh juga. Kan sebab dia setahun kan, sama je. So 5 bahagi 100 darab dengan 5,000. So dapat tak? Terus direct dapat 52. Boleh. So maknanya yang ni pun boleh. Ni dia terus jadi 106/100 darab dengan 5,000. Nanti terus dapat RM300. Sama je. Okay. Tak percaya? Sekarang kira. Jadi dia terus dapatlah 5,300. Boleh juga. Maknanya kita ikut logik. Kan? Boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada faedah yang kedua. Tadi faedah yang pertama, faedah mudah. Faedah yang kedua ni faedah compound. Ni complicated sikit. Tapi tak apa sebab kita ada dia punya rumus. Faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal. Apa benda ni? Bahasa. Berdasarkan prinsip. Saya dah salah type ni kan. Prinsipal asal. Okey, dan faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Okey, ni rumus yang kita akan pakai. Kita kenal pasti apa itu MV. Okey. MV tu dalam bahasa Inggerisnya adalah measured value. Maknanya measured value ni adalah nilai matang. Nilai matang kan tadi kalau simpanan tetap tadi kalau tak ada nilai matang tak boleh keluar kan. Jadi sama juga faedah compound ni, dia ada nilai matang, berapa banyak yang dia akan bagi nanti. Okey, so ni namanya MV ni adalah measured value. Okey, so rumus ni adalah P macam tadi, principal ataupun apa? Wang. Okey, lagi apa? Ni nombor satulah. Ni satu. R, rate. Rate, kadar faedah. Okey, N. N ni apa? N ni adalah bilangan kali faedah di compound dalam setahun. N ni hati-hati nanti. Nanti saya tunjuk macam mana nak buat bilangan tu. Okey, ada lagi. Mana yang belum? N juga sama. T, time ataupun tahun. Okey, jom tengok contoh. Pada awal tahun, Puan Liu Fong menyimpan. Okey, apa saya ajar? Tulis. Very good. So, menyimpan. So, P lah. 15,000. Okey lagi. Dalam akaun simpanan dengan kadar 4/100 tahun. Jadi, kadar ni apa? Huruf apa? R, pandai. 4/100. Dan pengkompaunan. Kalau dia compound ni kan, dia terus pakai faedah compound. Terus pakai MV. Kalau yang tadi tu, I sama dengan PRT tu tak ada perkataan compound. Dia faedah biasa je. So, kalau dia kata di-compound setiap 6 bulan. Ini penting. Bila dia kata di-compound setiap 6 bulan. Jadi, N kita itu. N ini adalah bilangan kali yang di-compound. Bilangan kali yang di-compound. Jadi, N kita ini kalau dah 6 bulan dalam setahun. Setahun ada berapa bulan? 12. Good. So, 12 awak bahagi dengan 6. Jadi, berapa kali dia compound? 2 kali. Setiap 6 bulan kan? 6 bulan sekali compound. 6 bulan lagi sekali compound. Jadi, dalam setahun ada berapa compound? 2. Faham? Berapakah jumlah wang simpanan pada akhir tahun ketiga? Okay, time. 3. Time dah dapat 3. Jumlah wang simpanan. Jadi, jumlah wang simpanan measured value lah. MV. Janganlah P campur I lagi. Kenapa dia tak pakai ni? Kalau faedah mudah, kita pakai ni. Tapi kalau dah di compound, kita pakai tu. Kita terus je pakai dia punya rumus direct measured value. Maknanya,
nilai tahun matang ni dah boleh keluar dah. Macam tu. Dah boleh keluar pula. Dah ada duit dia banyak-banyak tu. Okay. So, apa rumus dia? MV sama dengan, tengok buku teks. P darab 1 tambah R per N kuasa NT. Hati-hati dengan rumus ni. Okay. Jom kita masukkan. P 15,000 1 tambah R rate. Okey, 4/100 ni pening, nanti ada pecahan kan, R per N kan. Okey, so awak jadikan perpuluhan. 0.04, nampak tak? N 2, dah jadi simple. N 2 darab T time 3. Okey, so macam mana kita nak kira? Kira yang dalam kurungan dahulu. Okey, so 15,000. Okey, kira dalam kurungan dulu. 1 tambah okey, sama dengan 1 tambah 0,04 tu per 2 tu. Okey, tekan sama dengan dulu. Tekan kuasa, tekan 6. Tekan sama dengan. So, awak akan dapat 1.1262. Awak dapat 1.12612. Panjang kan? Pendek lah. Okey, mudahkan. So, jadi berapa jawapannya? 1682.44. Barulah awak darab dengan 15,000. So, ni RM. Untung tak dia simpan duit. Nampak tak? Wow, tadi simpan 15,000 je. Sekali 3 tahun dia tak keluarkan. Tambah duit lagi 1,000 lebih. Untung tak? Untung kan? Sebab tu untungnya menyimpan. Kalau keluar habislah. Okey. Itu cara pengiraan dia. So simple kan? Okey. Seterusnya contoh 7. Kita lagi 2 contoh lagi. 7 dengan 8. Okey. Sebuah bank menawarkan faedah 5% setahun. Apa yang saya pesan? Tulis pandai. So faedah R sama dengan 5 per. Okey, lagi. Simpanan dalam akaun simpanan tetap. Bila simpanan tetap je. Okey, itu ada compound lah tu. Jika Puan Wahidah menyimpan 10,000. Okey. P. Pada awal tahun, berapakah jumlah wang pada akhir tahun jika faedah dikompaundkan 3 bulan sekali? Bila dia kata pada akhir tahun je, maknanya berapa tahun time dia? 1 tahun je. Pandai. Nampak tak? Jumlah wang kalau dah compound ni, jika faedah dikompaund sebanyak 3 bulan sekali. So, N lah. Kalau 3 bulan sekali, macam mana nak buat? Pandai. 12 bulan bahagi 3. Very good. Dapat berapa kali? 4. Pandai pun. Okey? Senang kan? Tak susah pun. Okey, so kita kira apa dia rumus dia? MV sama dengan P tambah apa dia? R pandai per N NT. Okey, masukkan nilai 10,000 1 tambah R. Jangan letak 5/100, pening kan? Letak 0.05. N 4. Okey. N lagi 4. T. Okey dah. Kira. Kira yang sini dulu. Nanti awak salah nanti. Kira. 1 tambah. Tutup kurungan lah. Itu letak 0.05 per 4. Tutup kurungan. Tekan sama dengan. Okey. Lepas tu kuasa pula dengan berapa? 4 darab 1, 5. 4. Dapat berapa tu? Tambah pula. Mana ada tambah ni? P darab. Astaghfirullahalazim. Tengok saya dah salah tulis dah. Okey. Berapa dapat tu? 1 tambah 0.05 per 4. Okey. Kuasa 4. 1.0509. So, darab dengan 10,000. 10. 45. Selesai. Simple kan? Nampak tak? Okey, sebelah sini pula. Kalau dia kata sebulan sekali.
Konsep yang sama, rate yang sama. So, MV sama dengan P 1 tambah R per N NT. Rumus jangan salah Tengok saya dah salah rumus tadi kan ni. Ayo. Okey. Syok sangat duk cakap sorang-sorang ni. Lupa tu Okey. P 10,000. 1 tambah R 0.05. N 4. Sorry. N tak boleh 4. N kita problem. N macam mana? Kalau sebulan sekali, ada 12 bulan. Bahagi 1. Jadi 12 lah. Setiap bulan lah. Okay kan? So 12 time 1 tahun. Okay, so kira kan? 1 tambah 0.05 bahagi 12. So, kuasa 12. 1.0512 darab 10,000. 1062. Selesai. Senang kan? Tak susah pun. Okey. Jadi apa yang penting sekali adalah apa? Apa yang penting? Inilah penting ni. Penting keluarkan daripada ayat. Kita pening lah. Okey, soalan yang akhir, soalan 8. Encik Charles menyimpan wang sebanyak 6,000. Okey, kita tulis lagi. Itulah kerja kita. P 6,000. Dalam akaun simpan letak di bank berjaya selama 2 tahun. So, T 2 tahun dengan kadar faedah R rate 6%. Nampak tak? Apakah perbezaan di antara jumlah faedah yang diperoleh oleh Encik Charles jika beliau diberikan faedah compound 4 bulan sekali berbanding dengan faedah mudah? Maknanya dia nak awak asingkan satu compound, satu mudah. Jadi mudah ni adalah I sama dengan pandai, nampak tak? Kita tulis. Okey, kalau compound ni mesti ada apa tadi? N. So N sama dengan 4 bulan sekali. 12 bahagi 4 dapat berapa? 3. Pandai. Okey, so mesti ada rumus. Apa rumus dia? MV P. Jangan salah rumus. Darab. Pandai. Tadi saya salah kan? Jadi awak jangan salah. Okey dah. Baru masukkan. Okey, P 6,000. 1 tambah R rate 0.06. N 3. Good. 3 darab masa 2. Yes. Okey, jom kita kira. 1 tambah dalam kurungan dulu. Okey. 0.06 bahagi 3 sama dengan, kuasakan dengan 3/6. Okey, so dapat 1.1262 darab dengan 6,000. Selepas berapa tahun tu? 4 bulan sekali. 4 bulan sekali dia buat dalam masa 2 tahun kan? Dia dapat berapa? 6,705.97. Tu duit dia dapat. Dah beranak dah duit dia. Daripada 6,000 dia jadi RM 6,756.97. Okey. Kalau faedah mudah tak ada compound. Tak ada compound. Maknanya dalam masa 2 tahun. Dia tak nak ambil faedah mudah, faedah compound tu. Okey. Jadi P adalah berapa ribu? 6,000. Rate ada 6%. Okey, tahun berapa tahun? 2 tahun. Okey, so berapa dapat interest dia? Kira dulu. 720. Okey, jadi dia kata perbezaan dia antara jumlah faedah. Okey, jadi jumlah faedah untuk mudah adalah 720. Ni interest dia kan. Jadi kalau dia punya keseluruhan duit dia, kena tambahlah 6,000
tambah dengan 720. Macam kita buat tadi. 6,720. Oh, nampak tak? Mana lebih untung? Macam compound je lebih untung kan? Jadi okey. Berapa perbezaan dia punya faedah? Perbezaan dia adalah 6,756.97. Terus je tolak dengan 6,720. RM36.97. Kan RM36 pun kan. Jadi mana lebih better? Awak ambil compound ke ambil mudah? Compound lah sebab dapat lebih sikit duit. Okay. Jadi simpanan dengan faedah compound membawa pulangan yang lebih tinggi. Berbanding dengan mudah. Itu je. Okay, jadi tadi kelas, kalau kita nak buat perbezaan ni tadi, awak nak buat perbezaan faedah boleh tadi. Macam yang 6,796 ni tolak dulu 6,000. Asal dapat 756 kan? Tolak dengan 720. Boleh juga. Sama je. Okay, sama je. Kan? Tak percaya tengok. 756.97 tolak dengan 720. Dapat juga RM36.97. Sama je. Kan? Okay. Okey. Jadi ada dua tadi iaitu faedah mudah dengan faedah compound. Rumus hafal. Lepas tu apa yang paling penting apa? Keluarkan daripada ayat. Itu paling penting. Lepas tu letak rumus puzzle. Masukkan. Okey. Alright. Lepas tu, yang depan-depan tadi tu, apakah simpanan, apakah pelaburan tadi? Ada dua tadi. Pelabur agresif, pelabur sederhana, saham mewah. Itu semua kena tahulah. Kena hafal. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih semua.